lagi dalam majlis Al-Quran Karim. Mudah-mudahan pertemuan kita dirahmati Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Di skrin kita sekarang ni ada seseorang yang kongsi skrin dia dekat skrin utama. Jadi mohon untuk keluar semula lah. Siapa punya skrin dekat ni boleh keluar balik semula, tekan butang merah tu. Yang dekat ada skrin atas butang merah, keluar dulu. Oh. Okey, Makcik Arfa, saya keluarkan makcik dulu, makcik balik masuk semula Saya keluarkan dulu makcik masuk semula Baik. Alhamdulillah. Diteruskan dengan telaki Al-Quran pagi ini. Surah apa kita? Surah Yasin, Ustaz. 440. Apa surah? 440, Surah Yasin. Jasnan tak ada suara. Assalamualaikum, Dengar Ustaz. tak saya? Dengar jelas, sangat jelas. Senyap ni. Dengar tak suara saya? Assalamualaikum, Ustaz. Tak dengar? Dengar, sangat dengar. Dengar, sangat jelas. Yang lain-lain dengar tak suara? Boleh dengar je, Jasnan. Dengar. Jelas. Okey, terima kasih. Alhamdulillah, dengar tak suara saya? Dengar. Ada, Ustaz? Dengar, Yang lain Ustaz. dengar. Dengar. Jelas, Ustaz. Jelas. Orang je dengar, lain tak dengar. Jelas. Tak ada. Dengar Amin muzik. Baik, dengar tak? Dengar, Ustaz. Oh, minta maaf. On saya Dengar masuk jelas. ke speaker, saya tak onkan speaker. Saya tak dengar. Tak dengar. Okay. Baik, kita teruskan dengan telaki Al-Quran. Surah apa kita? Surah Yasin 440, Ustaz. Yasin 440. Awal surah Yasin. Ya, Ustaz. Baik, muka surat 440, awal surah Yasin, juzuk ke-22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Yasin. Wal Qur'anil Hakim. Wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Bunyi macam Yasin wal Qur'an, bukan siu. Sin wal Qur'an. Sin wal Qur'an hukumnya izhar mutlak. Izhar mutlak ada 4 perkataan berulang kan? Dunia, bunyan, sinwan, qinwan. Yang kekal berlaku kat sana ialah awal surah Yasin dan awal surah Qalam. Yasin kalau sambung pada sin tu ada nun mati tu. Nun mati tu baca dengan izhar mutlak. Yasin
والقرآن الحكيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون أغلالا غhain itu ditebalkan أغلالا bukan أغلالا macam betul lah tu. Saya ingatkan pada yang lain ini yang bacaan ni banyak baca أغلال dia أغلال إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي
الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى وجاء من أقصى المدينة رجل
يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih Cik Asnan. Ada soalan nak tanya? Permulaan surah tu tadi Ustaz. Ya. Sebenarnya saya silap, saya ingatkan tadi bacaan kedua tu bacaan Ibnu Jazari kan. Kalau Ibnu Jazari itu saya macam idgham, jadi sebab saya masukkan macam tu tadi tu. Saya cakap tak dengar tadi tu. Okey. Baik, ini Insya TV kita hanya dibaca dengan Izhar. Izhar mutlak. So kita baca dengan 4 harakat bukan 2 harakat. Okey. Alhamdulillah. Ada apa nak tanya lagi? Baik, kalau ada persoalan, kita teruskan dengan Shadow. ya. Nak tanya yang bacaan yang kedua tadi tu Ustaz. Sin tu kita baca dengan 4 harakat dah Ustaz. Tak. Sin tetap 6 harakat. Tetap 6 6 lah. harakat. Dia sama dia mad lazim, hanya 6 harakat saja, tidak ada pilihan. Cuma yang tadi tu kalau sambung, itu je bacaannya dengan bacaan izhar mutlak Yasin wal Quran. Okey. Okey Ustaz. Terima kasih. Ya. Baik, alhamdulillah, tak ada persoalan. Kita teruskan dengan kitab tajwid Al-Quran. Buka
muka surat 149, betul? Ya, nombor 8. Muka surat 149, perbincangan berkenaan tentang makhraj huruf. Kalau lebih khusus lagi, kita sedang bincang berkenaan tentang makhraj yang khusus bagi setiap huruf-huruf Al-Quranul Karim. Makhraj umum, kita dah bincang sebelum ini, ada 5 makhraj umum, iaitu bahagian rongga al-jawfu, kemudian al-halqu, kerongkong, al-lisan, lidah, al-syafatan, bibir, dan juga al-khayshum, bahagian hidung. Ini adalah 5 makhraj yang umum. Apabila dimasukkan atau dibaca bersama dengan huruf-huruf Al-Quran ini, maka pecahan yang 5 itu akan dipecah lagi menjadi 17 makhraj yang khusus. Baik, jadi Alhamdulillah, hari ini kita bincang muka surat 149 berkenaan tentang makhraj bahagian lidah. Nombor 7 ke 8 Nombor 8. Okey, baik. Alhamdulillah. Baik, nombor 8 Nombor 8 ini bahagian umum lidah ataupun bahagian al-lisan. Bila bincang yang ke-8 ni, dia masuk bahagian yang khusus. Bahkan kita dah bincang lidah yang khusus, pangkal lidah dah bincang, apa huruf daripada pangkal, kemudian pertengahan lidah, apa huruf tengah lidah. Dan hari ini yang ke-8, bahagian tepi lidah pula. Tepi lidah. Lidah, kita macam ni. Bahagian tepi semada kiri atau kanan, membetuli gigi geraham sebelah atas, iaitu selepas makhraj jim, shin dan ya, serta sebelum makhraj lam, keluar darinya dad, bunyinya agak berat. Okey, bahagian tepi lidah, kalau lidah kita macam ni, ini dikira bahagian tepi lidah. Baik. Jadi dia kata tepi lidah tu kiri atau kanan, kiri boleh, kanan pun boleh. Membetuli geraham gigi sebelah atas, ini geraham atas, geraham bawah, dia membetuli belah atas. Kalau sini bawah. Kalau macam ni betul-betul dia membetuli. Artinya bertepatan atau bersamaan dengan geraham sebelah atas. Iaitu selepas makhraj jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya ke mana makhraj dia? Bahagian tengah atas lidah. Tengah atas lidah ni tempat keluar huruf jim, shin dan ya. Sekarang matikan jim, sebut aj. Bila aj, bahagian tengah naik atas, naik ke atas rapat kan. Jadi bahagian tepi sini. Ini bahagian tengah atas. Selepas daripada itu, ni tepi ni. Ni gitu jim, shin dan ya sini, dia tepi kat sini. Itu sempadan lah yang diletak oleh tuan kitab ini. Baik, dia kata tadi. Selepas makhraj jim, shin dan ya. Jim, shin dan ya dekat sini, dia selepas ke ujung ni. Baik. Kemudian dia kata sebelum makhraj lam, sebut al. Mana lam? Lam hujung lidah. Jim, shin, ya di sini tengah atas lidah, lam di ujung. Maka tempat keluar huruf dad ialah bahagian tepi sini. Bahagian tepi sini. Ni dad. Ini ya, kiri dan juga kanan. Dia bukan mula dari pangkal sini. Tak. Tapi setengah hujung bahagian tepi lidah. Okey, itu tempat keluar huruf dad. Bunyinya agak berat. Baik. Kata Imam Ibn Jazari, matikan dad, sebut al. Kita fokuskan tepi lidah, letak pada geraham sebelah atas, kiri atau kanan. Bukanlah keseluruhan lidah tu masuk semua tempat geraham tu, tak. Hanya sebahagian, separuh nak ke hujung. Sepadan dia jim, shin dan juga ya di tengah atas lidah, lam hujung. Jadi antara tengah ke hujung itulah tempat keluar huruf dad, bahagian tepi lidah. Baik, apa kata Imam Ibnu Al-Jazari? Ini dia punya dalil dia. Jadi orang kata, kenapa kita kata dad keluar bahagian tepi lidah?
apa bukti dia, apa dalil dia? Maka inilah dalilnya. Kata-kata atau syair yang disebut oleh Imam Ibnul Jazari, "Waddadu min hafatihi idh waliya al-atrasu min aisara aw yumnaha." Dan dad makhrajnya dari tepi lidah apabila membetuli gigi geraham sebelah atas, kiri atau kanan. Tepi lidah bersamaan tempat keluarnya dengan bahagian gigi geraham sebelah atas, kiri atau kanan. Itu dalilnya ya. Atau kata sahib as-Salsabil, "Wa makhrajud dadi li kulli nasi min hafatil lisani wal adrasi wa kaunuha al-yusra huwa al-kathiru wa bil yamini nutfuha asiru." Dan makhraj dad bagi setiap manusia dari bahagian tepi lidah dan gigi geraham atas, dan keadaannya sebelah kiri itulah yang banyak dilakukan, dan menyebutnya di sebelah kanan lebih susah. Baik, yang atas tu disebut tentang makhraj huruf dad bahagian tepi lidah dan betul yang gigi geraham sebelah atas. Kemudian dia kata sama ada lidah kita tu pergi ke kiri atau ke kanan, geraham sebelah atas tu. Cuma dia sebut kat sini banyak orang buat sebelah kiri. Artinya sebelah kiri tu lebih mudah bagi orang ramai untuk menyebut dad, lidah dia naik tapi dia kena sebelah kiri, gigi geraham sebelah kiri. Tapi dia kata sedikit sangat orang yang buat sebelah kanan, dan sebelah kanan tu agak lebih susah. Asiru artinya susah. Susah, lalu tak ramai orang yang boleh buat sebut huruf dad keluar daripada makhraj tepi lidah sebelah kanan. Baik. Jadi kita kanan ke kiri mana-mana pun boleh. Kanan pun boleh, kiri pun boleh. Kalau boleh ke kiri tu artinya kita dalam golongan kebanyakan orang yang boleh buat. Kalau yang sebelah kanan kita termasuk golongan orang yang sedikit boleh buat, tapi kedua-duanya betul. Kedua-duanya betul. Baik, seterusnya. Perhatian. Kata ulama, melafazkan dad dari sebelah kiri lebih mudah serta dilakukan oleh kebanyakan orang. Adapun melafazkannya dari sebelah kanan lebih susah serta sedikit orang yang melakukannya. Walau ta. Kedua-duanya betul. Dan saya lebih cenderung ke sebelah kanan. Kalau lelaki boleh juga, tapi rasa kekok sikit. Dan biasa ke sebelah kanan. Dua boleh baik. Adapun mendatangkannya dari kedua-dua pihak, iaitu kiri dan kanan, terlalu susah dan hanya segelintir manusia yang mampu melakukannya. Artinya lidahnya boleh kedua-dua belah. Artinya dua belah lidahnya memenuhi temperuang, maka sebelah kanan pun kena, sebelah kiri pun kena. Jadi ini yang lagi susah lah, yang paling susah. Sebutan dad ni martabatnya 3 lah. Kalau nak susunan dia itu lah. Yang pertama yang paling senang, tepi lidah sebelah kiri kena geraham sebelah atas. Kemudian agak sukar sedikit, tepi lidah sebelah kanan geraham sebelah atas. Dan yang paling susah ialah tepi lidah kedua-duanya mengenai pada geraham kiri dan kanan sebelah atas. Baik. Dikatakan bahawa Rasulullah SAW mendatangkan dad dari kedua-dua pihak, dan Sayyidina Umar Al-Khattab juga melakukan sedemikian itu. Artinya manusia yang agung Rasulullah SAW, bacaan yang terbaik, bacaan Nabi SAW yang paling fasih huruf dadnya, maka Nabi membaca dengan kedua-dua lidahnya bahagian tepi. Kedua-dua bahagian tepi lidahnya mengenai geraham sebelah atas. Dan dikatakan bacaan itu ditiru oleh Sayyidina Umar Al-Khattab, yang bacaannya serupa juga yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Kita tak boleh nak baca kedua-duanya, pilihlah salah satu, tak boleh kanan ke kiri lah kita. Cuma satu saja, jangan pergi ke depan. Kalau dad pergi ke depan, dia akan jadi dal. Kalau matikan dad dan tepi bunyinya al, itu ke tepi. Kalau depan ad,
itu dal. Kalau dad ghairil maghdubi bu itu dad. Ghairil maghdubi tu depan. Maghdu depan. Maghdu tepi. Jangan ke depan, kalau ke depan jadi dal. Maka hati-hati jangan bertukar dad kepada dal. Baik, seterusnya. Kata setengah ulama bahawa dad adalah huruf yang susah untuk dilafazkan. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ana afsahu man nataqa bid-dadi baida anni min Quraisy." Aku adalah orang yang paling fasih, yang paling mahir menuturkan bunyi dad. Sesungguhnya aku dari kalangan masyarakat Quraisy. Ini pengakuan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan baginda adalah orang yang paling fasih sebutan huruf dadnya. Kita ni nak meniru kefasihan bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kita belajar tajwid, kita bertalaqi Al-Quran, kita sebetulkan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan bacaan kita ini dapat meniru bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Allah mudahkan kita untuk dapat membaca seperti mana dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak mampu biji macam bacaan Nabi, kita buatlah semampunya untuk meniru bacaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah peraturan bacaan Al-Quran yang kita belajar, kita talaqi sebab kita nak ikut bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita tak sempat nak jumpa Nabi, tak sempat nak bertalaqi dengan Nabi, tak ada peluang jumpa Nabi ketika hidup kat dunia ni. Tapi ilmu Al-Quran itu diwarisi oleh para alim ulama, para sahabat Nabi yang ambil bacaan daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mulut ke mulut sampailah ke mulut kita. Itu namanya musyafahah. Itu yang talaqi musyafahah tu mulut dah tu. Sahabat tengok mulut Nabi, Nabi tengok mulut para sahabat. Dia orang belajar Quran tentang Nabi, maka dia dapat bacaan Nabi daripada mulut Nabi. Kemudian sahabat ajar pula orang lain, ajar pula kepada tabi'in, sampailah kepada guru kita, kepada kita dan kepada tuan-tuan. Maka itu namanya musyafahah. Bacaan daripada mulut ke mulut, kita meniru bacaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menurut Imam Ibn Jazari bahawa hadis tersebut tidak ada asal baginya. Manakala Mulla Ali Al-Qari mengatakan bahawa maksudnya sahih walaupun tidak ada asal baginya. Okey. Jadi hadis itu artinya ada yang mempertikaikan kenaan hadis tersebut. Katanya tidak ada asal hadis itu. Kata ada asal maknanya tidak ada sanan atau bersambung sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi segi maknanya betul lah. Cuma lafaz yang kata ana afsahu man nataqa bid-dadi baida anni min Quraisy tu, lafaz itu tidak ada asal kata ulama. Tapi segi makna keseluruhannya betul lah. Siapa yang pertikaikan bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sudah pastilah bacaan Nabi yang paling fasih. Pastilah dad Nabi yang paling fasih. Takkan dad kita pula kalahkan Nabi. Tak boleh. Sudah pasti bacaan Nabi yang paling fasih. Jadi yang dipertikaikan adalah matan hadis ini. Ana afsahu man nataqani. Dia kata Nabi tak ada asalnya. Artinya tidak bersambung mana-mana, mungkin ada terputus mana-mana. Tapi makna apa yang dinyatakan dalam perkataan dalam ayat ini maknanya betul. Betul lah Nabi yang paling fasih. Baik, seterusnya. Sebagai ulama tajwid ahli al-ada antaranya Al-Jarabardi mengatakan bahawa dad tidak digunakan melainkan dalam bahasa Arab. Dia kata dad yang betul-betul dad tidak ada dalam bahasa lain melainkan bahasa Arab. Kalau bahasa lain macam kita, apa istilah yang dad boleh bunyi macam dad. Tapi dia kata tidaklah seperti dad yang dalam Al-Quran. Dad yang macam dalam Quran tu hanya ada dalam bahasa Arab sahaja, tidak ada dalam bahasa yang lain. Termasuklah bahasa Melayu kita. Ado ke tak ado? Ado tu, dad ke dal tu? Kalau ado tu ialah dal yang ditebalkan. Kalau Allah, tak ada sebut Allah gitu kan? Ada ke tak ada? Tak ada. Kalau tak ada, do tu bukan dad tu. Itu dal yang ditebalkan. Kalau tak Allah, saya Allah. Allah tu betul tak?
Jadi dhad yang sebenar-benar tak ada dalam bahasa lain melainkan Al-Quran. Okey. Selesai cerita tentang dhad. Makhraj huruf dhad. Okey. Artinya dhad sebutannya al tempatnya tepi lidah kena pada geraham kiri kanan sebelah atas. Kedua-duanya betul. Bacaan Nabi SAW, kedua-dua tepi lidahnya mengenai geraham kiri dan juga kanan, dan juga itu diikut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an. Okey, habis huruf dhad. Ada soalan nak tanya? Belum kita pergi kepada yang ke-9. Baik, tak ada soalan, terus ke-9 ya. Antara dua tepi hujung lidah, dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah. Keluar darinya huruf lam. Antara dua tepi hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah. Keluar daripadanya huruf lam. Artinya hujung lidah di antara dua tepi, dia katakan di antara dua tepi hujung lidah. Hujung lidah gini, dua tepi hujung lidah gini, di bahagian sinilah, bahagian hujung sini ya. Keluar huruf lam. Matikan lam, sebut al. Kita akan merasakan di situlah tempatnya bahagian hujung lidah tersebut, tempat keluarnya huruf lam. Wallamu, kata Ibn Jazari, wallamu adnaha limuntahaha. Dan lam makhrajnya di hujungnya, di hujung lidah. Wallamu adnaha limuntahaha. Lam makhrajnya di hujung huruf hujung lidah. Kata sahib sabil, wallamu adnaha ila intihaiha. Dan lam itu makhrajnya di hujung lidah hingga ke penghabisannya kepala lidah. Artinya kepala lidah, hujung kepala lidah. Itulah. Di sini lah, kawasan sini tempat keluar huruf lam. Itu sebutan lam ya. Itu lam. Baik, yang ke-10. Hujung lidah bertentangan dengan gusi dua gigi kacip tengah, iaitu bawah sedikit daripada makhraj lam, keluar daripadanya huruf nun. Artinya sama dengan lam juga, cuma nun ni dia agak ke belakang sikit, bawah sikit dia katakan. Matikan nun, sebut an. Jadi nun hujung lidah juga dekat dengan lam, naik juga tempat yang hampir sama juga dengan lam. Jadi lam dengan nun ni huruf yang berdekatan. Apa kata Ibn Jazari? Wan nunu min tarfihi tahtu ja'alu. Dan nun itu makhrajnya dari hujungnya lidah bawah sedikit daripada makhraj huruf lam. Kata sahib asal sabil, wan nunu min tarfihi min tahtiha. Dan nun itu makhrajnya dari hujungnya lidah, dari bawahnya makhraj lam. Perhatian, makhraj nun di atas adalah makhraj bagi huruf nun yang diizharkan. Adapun nun yang diidghamkan sebagai idgham bi gunnah ma'al gunnah, atau nun yang diikhfakan, maka makhrajnya adalah di batang hidung. Okey. Jadi artinya kalau baca nun dengan jelas, bunyi nun, kita matikan nun, kita bariskan nun, maka nun kita letakkan di bahagian hujung lidah ke bawah sedikit daripada makhraj lam. Sebut al. Bila nun an. Artinya kalau lam tu dia ke belakang sikit, nun dia ke depan sikit. Tu ke bawah sikit. Itu tempat makhraj huruf nun. Itu nun yang diizharkan. Kalau nun yang idgham, artinya contoh kita baca man yaqulu. Ada man kat situ, ada nun tu, man yaqulu. Bila idgham, nun masuk pada ya, maka nun tidak lagi diletakkan di situ sebab dia telah diidghamkan, dimasukkan pada huruf selepas, maka bunyinya man yaqulu. Termasuk juga kalau nun yang diikhfakan. Nun yang ikhfa sama juga. Dia tidak rapat ke tempat keluar yang kita sebutkan tadi, tempat keluar nun.
Tapi sebaliknya perlu direnggangkan sedikit sebab kita nak sembunyikan nun. Contohnya min dunillah, min du, kita baca dengan mildu, mildu. Lidah diturunkan, tidak rapat. Contoh min qablu, nun dengan qaf. Ikhfa tu. Bacaannya min qablu, min qablu. Artinya yang didengungkan ini nun mati itu akan keluar daripada bahagian khayshum. Itu maksud yang disebutkan dalam kitab ini. Dia kata kalau yang izhar tadi itulah tempat keluarnya, tapi bila dibaca dengan idgham atau ikhfa, bacaan dengung, maka nun tu akan keluar dari bahagian al-khayshum, bahagian hidung, bahagian tempat keluar dengung. Okey. Ada soalan ke? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa hal Syekh? Fadal Syekh. تفضل سهاد Sihat, Alhamdulillah. كيف طلابك النجباء؟ Alhamdulillah, kullu bi khair Syekh. Alhamdulillah. حفظكم الله جميعا. Amin. Jadi Alhamdulillah, Syekh pun dah masuk. Manfaat tu pukul 9 Syekh dah masuk dah. Jadi kita berhenti setakat di situ. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi pada nombor 11. Hujung lidah serta belakangnya dalam perbincangan yang akan datang insya-Allah. Ada soalan ke? Sebelum kita terus pindah kepada Syekh.